Sebenarnya hadis yang ke-33 itu kita telah bincangkan sebahagiannya. Terlebih dahulu elok kita baca sekali lagi terjemahannya, dan tajuk di situ ada. Kalau kita nak buat tajuk yang sesuainya seperti yang saya buat di sini, iaitu dua perkara yang pasti akan memasukkan seseorang sama ada ke dalam syurga atau neraka. Dua perkara. Ini pasti. Kalau ada yang ni pasti masuk syurga. Kalau ada yang satu lagi pasti masuk neraka. Itulah tajuk yang sesuai dengan hadis 33 ni daripada Jabir. Beliau meriwayatkan, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada dua orang yang dipastikan. Tanya seorang sahabat, wahai Rasulullah, kalau ada bertemu macam tu kan, itu nak kata jaga hati ya kita lah. Sebab tukar-tukar Rasulullah susah kan? Tapi yang sebenarnya Rasulullah, ya Rasulullah, gitu. Kadang-kadang kalau saya buat Rasulullah, jangan kata apa lah. Itu nak jaga yang asal, yang sebetulnya. Tapi kadang-kadang kita nak jaga juga orang kita. Kalau dalam saya rasa dalam ketetapan Dewan Bahasa, kalau Rasulullah di tempat mana-mana pun Rasulullah semua. Itu kan dia standard dia, supaya tidak jadi keliru. Kalau tidak orang jadi tanda tanya pula, kenapa gini, kenapa gini. Kalau kita mengambil kira yang asal, sepatutnya yang disebut oleh sahabat itu Rasulullah, bukan Rasulullah. Sepatutnya kita jagalah lafaz dia. Dia kata begitu sebab Rasulullah itu jadi munada, yang disuruh hukumnya dia baris di atas, mansub, itu mengikut kaedah nahwunya. Sebab itu Rasulullah. Siapa kedua orang yang dipastikan itu? Jawab Rasulullah, sesiapa yang mati dalam keadaan menyekutukan Allah dengan sesuatu, pasti ia masuk neraka. Itu kepastian yang pertama. Dan sesiapa yang mati dalam keadaan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu, pasti ia masuk syurga. Pasti ia syurga ya. Itu silap kan? Pasti ia masuk syurga. Pasti ia masuk syurga. Ini dua perkara yang pasti. Sebahagian daripadanya kita telah bincangkan, jadi saya rasa tak perlu dibincangkan lagi. Iaitu tentang Jabir, siapa sahabat itu. Itu tak perlu dah. Kita pergi begitu saja. Tidak ada nota rasanya situ. Ya. Ini kata Nawawi. Ini kalau macam tu hadis yang ke-32 kan? 32 ke 33 tadi? Hadis yang ke-3, nota 236. Kalau itu hadis yang ke-32, 32. Yang di atas lagi. Hadis yang ke-32 kita baca, undur ke belakang ya. Yaitu tajuknya keistimewaan tauhid. Wa an Uthman radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah. Rawahu Muslim.
Uthman radhiyallahu anhu meriwayatkan, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesiapa yang mati dalam keadaan yakin, wa huwa ya'lamu, dalam keadaan yakin bahawa tiada Tuhan selain Allah, dia akan masuk syurga. Ini kelebihan tauhid. Sebab Nabi kata sesiapa yang mati dalam keadaan yakin bahawa tiada Tuhan selain Allah, yang disebut di sini la ilaha illallah sahaja, Muhammad Rasulullah pun tak ada. Maknanya ini kelebihan kalimah tauhid. Itulah sebabnya tajuknya keistimewaan tauhid. Sebab itulah semasa orang nak meninggal dunia kan talqin, Nabi SAW ajarkan supaya diajar orang yang nak mati itu, hampir nak mati itu, ketika dia sedar lagi lah, ajarkan kalimah tauhid. Jadi dia tak suruh kita ajar 2 kalimah syahadah, sebab orang ini dia sudah Islam. Pada ketika itu yang kita nak harap, kita nak bergantung Allah semata-mata, dan tidak boleh ada sedikit pun bau-bau atau bayangan-bayangan syirik. Sebab itu dia tidak ajarkan 2 kalimah syahadah, tapi dia ajarkan 1 kalimah tauhid. Sebab kalau 2 nanti takut ada bau-bau ataupun bayang-bayang syirik itu. Sebab berapa ramai manusia di dunia ini, mula-mulanya Nabi mereka itu, tapi akhirnya dia angkat naik ke taraf Tuhan. Tengok Nabi Isa, mana pernah dia ajar dia itu Tuhan, anak Tuhan, mana pernah dia ajar syirik, tapi orang angkat dia jadi Tuhan. Nabi Uzair misalnya. Begitu juga kalau kita terima setengah-setengah pendapat ulama, sebab mereka ni sebelum Rasulullah SAW lagi, macam Rama, Sri Rama atau Krishna, itu dikatakan Rasul juga, Nabi juga, bermakna mereka juga telah dijadikan sebagai Tuhan, sebab disembah juga. Jadi kesimpulannya banyak sangatlah penyelewengan berlaku. Orang yang pada asalnya datang mengajar tauhid, akhir sekali dia tu disembah. Berapa ramai? Walaupun tidak semua Nabi pun, tapi ramai daripada mereka begitulah keadaannya. Itu sebab tidak diajarkan supaya dikata pada ketika nak mati itu, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sebab orang yang kita nak ajar itu sudah Islam. Itu satu. Yang kedua, nak jaga tauhid itu. Dan pada ketika itu Allah sahaja tempat pergantungan kita, bukan Rasulullah sepatutnya. Kalau kita masih lagi duduk ada sedikit sebanyak Rasulullah, takut ada unsur syirik. Itu yang kedua. Yang ketiga, orang nak mati ni susah. Dia nak kata sepatah tu pun susah dah. Kita nak ajar dia 2 pula. Kalau 2 kalimah syahadat, 2 lah maknanya. Sedangkan dia orang Islam dah. Sepatutnya bagi yang mudah, ringan, paling ringkas, iaitu la ilaha illallah, kalimah tauhid, sudah memadai. Itulah yang diajar oleh Nabi SAW. Jangan kita ajar bertubi-tubi dia. 2 kalimah syahadat. Kalimah tauhid itu pun lama-lama sekali ajar. Bila nampak dia agak sedar, sebutlah dekat telinga dia, la ilaha illallah. Itu tak payah asyhadu, tak payah asyhadu. Macam dalam hadis ni kita tengok berapa banyak ni la ilaha illallah. Dalam hadis yang lain disebutkan man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah. Sesiapa yang ucapan terakhirnya ialah la ilaha illallah, dakhalal jannah, masuk syurga ia. Masuk syurga. Jadi dia sebut itu. Inilah bukan bermakna nak ajar percaya kepada Allah sahaja itu sudah memadai tanpa ada Rasul. Tidak. Orang yang kita ajar tu dia tahu dah. Selama mana sepanjang hidup dia 2 kalimah syahadah lah. Dalam tahiyat semasa bersalat itu pun 2 kalimah syahadat juga. 2 kalimah syahadat juga.
Cuma di sini saja. Jadi kena nak ringkas itu. Bukan bermakna tidak percaya kepada nabi-nabi. Jadi mengikut ulama-ulama, dia kata kenapa di sini disebut la ilaha illallah saja, kalimah tauhid. Adapun nabi tak ada bersaksi tentang nabi-nabi tertentu. Sebab nabi-nabi ni ramai, rasul-rasul ni bukan seorang, dia terikat dengan zaman masing-masing. Kalau kita umat Muhammad, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau umat Musa, wa asyhadu anna Musa Rasulullah. Dan begitulah seterusnya. Zaman Nabi Ibrahim, wa asyhadu anna Ibrahim Rasulullah. Iaitu berubah-ubah. Yang tidak berubahnya la ilaha illallah. Itu sebab disebut yang tetap, yang tidak berubah. Itu jadi beberapa perkara lah yang kita kena faham tentang hadis ini. Kenapa dia sebut kalimah tauhid saja? Jadi banyak perkara, terutamanya kalau kita melihat kepada akhir hayat, saat akhir seseorang itu, maka yang dikehendakinya dia ada betul-betul tauhid itu. Tauhidnya bersih betul-betul. Sebab itu akan menyelamatkan dia. Di sini tentang Uthman kita sudah bincang dah. Cuma dalam keadaan dia yakin, di situ ada nota 236. Ini kata Imam Nawawi, digunakan lafaz wa huwa ya'lamu. Wa huwa ya'lamu, asal makna ya'lamu dia tahu, dia sedar. Saya terjemahkan dia yakin. Yakin pun boleh juga, yakin pun boleh juga. Dan dia yakin. Kenapa Nabi SAW kata begini? Kenapa Nabi SAW kata man mata, dalam hadis itu Uthman tadi, man mata wa huwa ya'lamu, sesiapa yang mati dalam keadaan wa huwa ya'lamu, asal maknanya dia tahu, dia sedar. Ini bukan sekadar tahu, dia yakin. Wa huwa ya'lamu, ya, kalau kita nak bincang dari segi nahwu dianya, itu waw dipanggil wawul hal. Wawul hal, waw yang memberi makna hal. Sebab itu kita terjemah dalam keadaan. Dalam keadaan, wawul hal, waw yang ada sebelum isim dhamir itu biasanya di dalam ayat bukan waw ataf, tetapi wawul hal. Wawul hal dari segi terjemahannya bukan dan, tapi makna dianya ialah dalam keadaan. Sesiapa yang mati dalam keadaan dia yakin annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah. Jadi wa huwa ya'lamu itulah yang nak dibincangkan oleh Imam Nawawi. Dia kata digunakan lafaz wa huwa ya'lamu di sini. Kenapa? Untuk menolak pendapat golongan Murji'ah. Golongan Murji'ah yang keterlaluan sehingga menyatakan bahawa seseorang itu boleh memasuki syurga semata-mata dengan menyebut dua kalimah syahadah sahaja, tanpa beriktikad dengan hati apa yang disebutnya itu. Jadi puak-puak Murji'ah ni sampai ke peringkat tu, terlampau, terlajak. Bukan sekadar, ini satu golongan yang sesat juga atas nama Islam. Zaman dahulu wujud dengan ramai, ada jemaah. Sekarang ni tak nyata, tapi baru-baru nak nyata pula. Dengan adanya liberalisme, pluralisme ni ke situ sebenarnya pergi. Sebenarnya ke situ. Iaitu orang percaya saja, mengucap saja,
Mengucap tu sambil-sambil buat benda lain tak apa. Bukan betul-betul dengan sedar, dengan yakin. Ucap saja. Sudah jadi Islam. Bila jadi Islam, tidak ada apapun yang menjejaskan imannya. Buatlah maksiat macam mana sekali, dosa macam mana, dosa besar macam mana, tak akan menjejaskan iman dia. Dia tidak akan disentuh oleh api neraka sedikit pun. Sekejap pun tidak. Dia akan jadi ahli syurga terus. Jadi Islam ni begitu istimewa sehingga ucap saja dalam keadaan tak niat pun. Tak ada niat pun, terus Islam dia jadi. Yang lain-lain tu tak buat, tak sembahyang, tak apa pun, tak ada menjejaskan iman. Iman dia tetap, tak ada turun naik. Itu kepercayaan mereka. Jadi buat apa pun tak kisah. Nak kahwin dengan bukan Islam pun boleh, nak berzina pun boleh, tak semayang pun tak apa, tak buat haji pun tak apa, nak buat pun tak apa. Kalau buat pun tak ada kesan apa juga, tidak jadi lebih. Jadi macam itu sebenarnya, jadi tak buat lah. Sebab kalau buat pun tak meningkat juga iman. Ini fahaman yang sesat, salah. Ini menyeleweng. Imam Nawawi kata Nabi SAW sebut wa huwa ya'lamu man mata, sesiapa yang mati dalam keadaan wa huwa ya'lamu, dia yakin. Dia kena yakin tu, jangan di mulut saja kata. Jadi ini secara tidak langsung kata-kata Nabi seperti ini dia sebut dalam bentuk dalam keadaan itu. Bukan main-main, serius. Dalam keadaan sedar betul. Bukan tak sedar macam mengigau gitu. Ni macam mengigau pun jadi Islam dah. Gitulah seolah-olahnya. Jadi Imam Nawawi kata Nabi SAW sebut bahawa ya'lamu itu untuk menolak pendapat golongan Murji'ah, supaya apabila bertemu dengan golongan ini mudah kita nak tolak. Sudah ada modal, Nabi sudah bagi dah kepada kita. Senjata dia sudah bagi dah kepada kita, iaitu cuba tengok hadis, perhatikan baik-baik. Dan kenapa Rasulullah tu bersungguh-sungguh sangat buat ibadah, buat kebajikan, kalau tak ada faedah semua. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengancam sahabat-sahabat, melarang sahabat-sahabat dan umat dia daripada melakukan maksiat dan dosa-dosa? Kenapa? Kalau tidak terjejas. Ini menunjukkan terjejaslah. Kenapa sahabat-sahabat yang dididik oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tu, kalau dengan tidak sengaja pun telah melakukan dosa, menangis-nangis, menangis-nangis, sedih, pergi bertemu dengan Rasulullah. Kenapa begitu? Kerana mereka tahu terjejaslah. Dan kenapa ada syurga, ada neraka? Kenapa tidak sama pula yang dalam neraka tu azab dia? Ini semua menunjukkan ada kesannya, ada kena mengenanya amalan ini dengan akidah seseorang, bukan akidah semata-mata. Jadi bagi mereka akidah pun nama saja akidah, sebenarnya tak sampai ke hati pun. Nina sampai ke hati. Sebut itu bukan sebut saja, sampai dalam hati, yakin. Itu maksudnya. Kata qadhi, yakni qadhi Iyad. Kata qadhi, yakni qadhi Iyad. Sebab ini kan hadis ni diriwayatkan oleh Muslim. Jadi banyak-banyak kalau syarah ni dia merujuk situlah. Antara syarah Muslim yang masyhur ialah syarah Imam Nawawi. Sebab itu sebut Imam Nawawi. Dan qadhi Iyad sebelum Imam Nawawi, qadhi Iyad telah syarah dah. Muslim itu. Imam Nawawi pun banyak mengambil manfaat daripada syarah qadhi Iyad itu. Sebab itu walaupun kita ini kitab Mishkat, tapi situ juga tempat rujuknya. Sebab ini hadis Muslim. Kata qadhi, maksudnya qadhi Iyad. Hadis ini juga menjadi hujah bagi menolak pendapat yang menyatakan bahawa semata-mata mengenal dengan hati tanpa mengucapkan dua kalimah syahadat juga sudah memadai. Ini kerana mengenal dengan hati hanya terhad pada ilmu. Jadi ini hadis ini juga kata sesiapa yang ucap, jadi tidak memadai dalam hati saja, percaya dalam hati saja tak boleh, dia kena ada ucapan. Sebab itu kata kalimah
kalimah ni ucapkan. Dia kena ada itu. Semata-mata i'tiqad dalam hati tidak memadai. Kecuali kalau dia tak sempat, lainlah. Kalau dia tak sempat, Allah tahu dalam hati dia begitu dah, tapi dia tak sempat, tak ada siapa pun dengar dia mengucap. Jadi faedah mengucap ni supaya orang Islam lain yang dengar dia tahu ini orang Islam. Kalau dia mati, dia akan dilayan sebagai seorang Islam. Tidak kata biar dia ikut nak tanda macam mana pun. Tidak disemayangkan jenazahnya, tidak dimandikan, dikafankan mengikut cara Islam. Tak bolehlah. Menjadi kewajipan kepada kita umat Islam menguruskan jenazahnya sebagai orang Islam. Itu faedah bila kata mengucap tu. Dari segi dunia tu pun ada faedah. Tapi di segi akhirat, di sisi Allah, kalau hati dia betul-betul yakin dah, memang dia tolak dah syirik, dia terima dah Islam, kira Islam dah dia tu. Walaupun dikebumikan di perkuburan, bukan Islam. Diuruskan jenazah dia tu bukan dengan cara Islam, dia tetap Islam. Itulah yang dikatakan Islam akhirat, kafir dunia. Di dunia, pada pandangan dunia, manusia dia tidak Islam, tapi di sisi Allah Islam. Adalah keadaan macam ni. Ataupun orang tu bisu misalnya, dia tak ada suara, tak boleh nak sebut, tak boleh nak sebut, itu lain juga. Kecuali lain tu. Ini kalau yang mampu, dia mesti kena sebut. Tak sebut tak boleh. Dan sebut saja sudah kira. Jangan kita kira nak korek hati dia. Dia tidak ikhlas, tak boleh. Setakat dia cakap, kita terima. Gitu caranya. Walaupun di tempat yang kita kata patut juga, kalau dia sebut itu tidak dengan ikhlas untuk menyelamatkan diri dalam perang misalnya. Bila kita nak tetak dia, nak pancung dia dan sebagainya, dia pun mengucap, tak boleh bunuh. Terus kena tahan. Jangan bunuh. Kalau bunuh bermakna bunuh orang Islam. Walaupun kita kata mungkin dia tu pura-pura saja. Ini berlaku kepada sahabat yang kita tahu tu Nabi SAW nak macam mana, Islam nak macam mana, sebab ada peristiwa berlaku. Semua tu menjadi panduan kepada kita. Usamah bin Zaid dalam perang, bila dia kejar musuh tu, lari, dia dah nak bunuh, musuh tu berpaling, dia mengucap, dia bunuh juga. Sebab pada anggapan dia orang ni pura-pura nak menyelamatkan diri saja. Bila dia pergi bertemu dengan Rasulullah, ada orang cerita pada Rasulullah marah lah dengan dia, marah sangat. Rasulullah kata, kamu nak buat macam mana dengan la ilaha illallah dia? Begitu besarnya arti kalimah tauhid, dua kalimah syahadat itu begitu besar. Kamu nak buat macam mana? Dia kata, orang ni saya percayalah dia tu semata-mata nak menyelamatkan diri dia. Nabi kata, kamu belah ke dada dia, tengok ke dalam hati dia. Siapa begitu? Sehingga menyesal sangat dia, sehingga dia kata, alangkah, dia berasa, ini perasaan dia lah, dia berasa macam alangkah baiknya kalau dia sehingga ke hari itu belum Islam lagi. Sebab dia rasa walaupun dia Islam, sia-sia lah amalan dia. Dia telah melakukan satu kesalahan besar. Sebab Nabi SAW marah sampai begitu sekali. Lepas itu dia jadi serik. Sahabat ni, sebab itu cuma baca dalam sejarah, ada kan sahabat-sahabat berperang sama sahabat, perang Siffin, perang Jamal, dia tak terlibat. Sebab apa? Dia sudah serik. Ini sama sahabat, sama Islam ni, orang yang sudah selama mana dah bersembahyang, berpuasa bersama kita nak bunuh. Bila pergi perang, ada orang pergi ajak Sa'ad bin Abi Waqqas supaya terlibat dalam mana-mana kumpulan sahabat yang bertelagah tu, sampai ke mereka nak perang tu. Sa'ad bin Abi Waqqas kata, dia tanya buncit itu, Usama ni bila dia tua dia jadi buncit. Itu kita tahu dalam hadis ada sebut. Tanya buncit, kalau dia pergi saya pergi, kalau dia tak pergi saya tak pergi. Pasal apa? Dia tahu Usama tak akan pergi. Sebab itu Sa'ad bin Abi Waqqas antara sahabat yang tak terlibat.
Tak terlibat, dia tak mahu campur. Sama-sama Islam tak mahu. Kalau dengan orang kafir nak buat, boleh. Sama Islam tak mahu. Takut tadilah, dia serik lah. Itulah cerita. Adapun ahli sunnah wal jamaah, mereka berpendapat bahawa dua kalimah syahadat itu berkaitan rapat dengan menyebutnya. Mengenallah bahawa dua kalimah syahadat itu sepatutnya berkait rapat dengan menyebutnya. Jadi tak boleh kita kata tahu saja, yakin saja, tak boleh. Dia kena sebut kepada orang yang baru lah, yang baru nak masuk Islam. Kalau sudah Islam, tak apalah tak sebut pun, tak apalah tak sebut pun. Kalau dia sudah Islam, walaupun Islam dengan cara keturunan dia, ibu bapa dia tu Islam, dia tak pernah sebut. Mas sekarang ni ada orang Islam yang teruk-teruk pun ada, mengucap tak tahu. Maknanya dia tak pernah mengucap lah tu. Ini saudara-saudara kita sekarang ni ramai juga yang tak tahu. Jadi semua tak tahu apa. Semaya apa tu tak tahu juga. Tak tahu pun dia ada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Keturunan kena jaga dia. Dia Islam. Walaupun kurang, walaupun lemah, tapi dia Islam. Dia sudah ada cahaya tu. Walaupun cahaya tu tidak dapat menyuluhi diri dia sendiri pun, terlalu kecil cahaya, tapi cahaya sudah ada. Itu tetap cahaya. Macam cahaya lah, kita kata lampu pelita. Zaman dulu orang pakai pelita kecil tapi dia cahaya. Tidaklah lampu elektrik macam kita, tapi itu cahaya juga. Dia boleh jadi besar tu. Kalau kena gaya, dia boleh jadi besar. Api yang kecil tu boleh jadi besar. Itu sebabnya dia kena ada itu dulu, walaupun kecil. Jangan padam. Sehingga seseorang itu tidak terlepas dari api neraka sekiranya tidak melaksanakan kedua-duanya. Ini bagi kita ahli sunnah wal jamaah, kena kedua-duanya. Kena sebut dan juga kena yakin kepada orang yang baru. Yang tidak baru, yang lama pun memang begitu kenyataannya. Berapa banyak dalam amalan kita ni, macam sembahyang misalnya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kan ada. Itulah syahadatnya. Sebut tu, sentiasa sebut. Sekurang-kurangnya dalam sembahyang tu. Sebab Nabi SAW kata dah, ini tanda besar orang Islam, dia akan sembahyang. Walaupun tak sebut dalam keadaan biasa, dia tak sebut, cukuplah di situ sudah sebut. Dan dalam hati dia sentiasa yakin, sentiasa yakin. Melainkan orang yang tidak boleh melafazkannya dengan lidah mereka, sama ada disebabkan kecacatan, tak boleh sebut, atau tidak dilengahkan masa untuknya mengucapkan dua kalimah syahadah lalu mengalami kematian, lalu mati. Itu lain cerita lah. Kalau dia tak boleh nak sebut, dia bisu ke, atau lidah dia terpotong, tak boleh nak sebut. Asalnya tidak bisu, tapi kerana kemalangan, aksiden, putus lidah, langsung tak boleh cakap. Tak kira lah yang itu. Tapi bila dia sebut, dia cuba, dia sebut. Dan itulah, kita kata itukah yang kamu nak sebut, dia angguk, sudah cukup, cukup lah. Tanda dia terima. Sebabnya orang nak masuk Islam ni macam-macam keadaan kan. Bukan semuanya sempurna, bukan semuanya boleh tutur, boleh kata. Dan ini tak mesti dalam bahasa Arab. Kalau dia tak boleh kata dalam bahasa Arab, dalam bahasa lain dia tahu, cukup juga. Walaupun dia tidak tahu hakikat Allah tu macam mana dengan secara terperinci, Rasulullah tu macam mana kedudukannya, cukup kata itu saja. Dan ini adalah kunci untuk masuk Islam. Tak ada cara lain. Tak ada cara lain. Sebab itulah Nabi SAW bila bapa saudaranya Abu Talib nak meninggal dunia, ini yang dia kemukakan, mengucap dua kalimah syahadah. Atau dalam setengah-setengah riwayat ucapkan la ilaha illallah.
Sebab Rasulullah tu dengan sendirinya masuk di situlah, tak ada orang lain dah. Aku akan menghadap Allah dengan ada ucapan itu. Aku akan bela kamu. Ini mana saat akhir. Kalau tak sebut itu tak boleh. Walaupun macam mana dia menolong orang Islam, dia simpati dengan orang Islam, tak jadi Islam. Dia kena kata itu mengikut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dengan bersimpati, dengan menolong, membantu, sayang pada orang Islam apa, tak boleh. Tak jadi lagi. Dia kena ucapkan ini kalimah ini. Macam kita kata sekarang ni orang guna komputer semua kan. Semua guna komputer macam password lah. Tak sebut itu tak boleh masuk. Kira macam mana tak boleh. Yang tu ikut macam mana kena itu baru boleh. Kalau tidak tak akan terbuka. Baru nak terbuka sebut itu atau tulis itu. Ini macam betul lah lebih kurang. Kalimah ini menjadi simbol kepada dua kalimah syahadah. Bila kata la ilaha illallah, tentu sekali bukan la ilaha illallah sahaja. Ia adalah simbol kepada dua kalimah syahadah. Dengan menyebut satu bahagian sahaja sudah dimaklumi bahagian yang seterusnya. Oleh sebab itu memadai dengan hanya menyebutkan satu kalimah syahadah sahaja. Selain itu kalau kita perhatikan macam saya sebut tadi, ia tidak khusus dengan umat ini saja. Yang Nabi kata sesiapa yang mati dalam keadaan dia yakin, ini semua tu daripada zaman Adam lagi. Bukan umat dia, tidak khusus dengan umat dia. Jadi kalau semua yang melibatkan semua ialah bahagian yang pertama, la ilaha illallah. Bahagian yang kedua tu tidak semua terlibat. Sebab itu disebut satu saja. Inilah yang pokoknya, yang asasnya. Kemudian hadis seterusnya yang ke-33 ya. Yang ke-33 iaitu hadis Jabir, kita telah baca dah juga tadi. Maksudnya pun lebih kurang sama juga sebenarnya. Lebih kurang sama. Hadis-hadis itu ringkas-ringkas nak menyatakan betapa pentingnya mengucap itu, betapa pentingnya terima Islam itu. Sebab dua perkara yang mewajibkan, jadi pasti. Pasti apa? Sama ada seseorang itu masuk neraka atau masuk surga. Kalau tidak menyemutukan Allah dengan sesuatu, pasti masuk surga. Kalau menyemutukan Allah dengan sesuatu, pasti masuk neraka. Itulah hadis. Maknanya Islam ini sangat menentang syirik. Syirik tak suka sama. Yang lain-lain boleh tahan lagi, tapi kalau syirik tak boleh. Daripada hadis-hadis ni itulah yang kita dapat tekan sangat. Sebab apa? Syirik mudah sangat nak berlaku, mudah sangat. Dan kalau kita tengok sejarah-sejarah yang lepas pun, rusaknya syirik situlah sampai ke peringkat itu. Padahal semua Nabi tekan bahagian itu, tapi dia mudah tercabut. Ini syirik. Sebab itulah ditekankan dalam hadis ini juga, ditekankan tak boleh ada syirik itu dalam bermacam-macam rupa dan bentuk dia lah, tak kira semua tak boleh. Jadi sahabat yang meriwayatkan hadis itu ialah Jabir. Maknanya itu kita tak bincang lagi kan, tak bincang lagi lah kalau tak sampai lagi. Itu ada nota 238, Jabir bin Abdullah. Nama beliau ialah Jabir bin Abdullah bin Amr bin Haram Al-Ansari Al-Khazraji. Jadi daripada Ansar, Khazraj, puak Khazraj, bukan puak Aus. Satu lagi puak Aus. Bukhari menyebutkan bahawa beliau telah ikut serta dalam perang Badar, di mana beliau memindahkan air untuk sahabat-sahabat yang lain.
Selepas itu beliau turut serta lagi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebanyak 18 peperangan. Hilang penglihatannya di penghujung hayatnya. Di akhir hayatnya tak nampak. Macam malam tadilah kita bertemu Ibnu Abbas kan, di akhir hayatnya tak nampak. Ibnu Umar di akhir hayatnya pun tak nampak. Jabir ni pun begitu juga. Beliau wafat di Madinah ketika berusia 94 tahun. Ini umurnya agak panjang lah, 94 tahun. Dan dialah sahabat terakhir yang meninggal di Madinah. Kalau di Madinah, sahabat Nabi yang paling akhir meninggal dunia Jabir bin Abdullah. Meriwayatkan lebih kurang 1540 hadis. Bukhari dan Muslim bersepakat dalam 58 hadis. Bukhari bersendirian meriwayatkan 26 hadis. Muslim pula 126 hadis. Maknanya ini masing-masing saja ada, yang satu lagi tak ada. Jadi kalau salah satu daripada dua keadaan itu dipilih seseorang, maka mesti dia akan dapat. Kalau pilih syirik, neraka, mesti dah. Kalau tolak syirik, maknanya terima tauhid, pasti syurga, pasti syurga. Ini kita ada nota seterusnya. Mengikut Ahlus Sunnah, kepastian sebegini merupakan berita gembira bagi yang melakukan perkara yang memastikannya memasuki syurga. Ia juga merupakan khabar buruk, berita buruk bagi yang melakukan sebaliknya. Jadi kita nampak macam sesiapa yang al-mujibatan, dua perkara yang memastikan. Macam cerita begitu saja, bukan cerita saja ni, dia mengandungi berita baik dan berita buruk. Kepada yang menerima tauhid, ini berita baik. Sebabnya katakanlah seorang tu dia sempat hanya mengucap 2 kalimah syahadah, sepanjang hayatnya tak pernah dia sempat bersembahyang, terus dia mati, Nabi kata dah halal jannah, masuk syurga. Jadi tanpa susah payah, tanpa penat, tanpa mengamalkan apa-apa pun, boleh masuk syurga. Sebelum ini pun kita sudah berjumpa dah, tak sempat nak buat apa-apa amalan pun masuk syurga. Ini kelebihan lah. Jadi berita gembira. Selain daripada itu, kepada orang yang meninggalkan agama dia, kepercayaan dia atau tak ada agama, meninggalkan fahamannya yang lama dan masuk Islam, dia menggugurkan dosa-dosanya yang lalu. Itu kelebihan. Dia besar maknanya ucapan ini, besar maknanya. Sebab hidup seseorang itu jadi berubah. Dan manusia ni pun sebenarnya, kalau kita perhatikan, bila dia ucapkan sesuatu tu bukan dalam hati saja, bukan sekadar dalam hati saja, memang dalam hati itu memang yakin dah, ucap pula. Biasanya kalau sampai peringkat itu dia memang berubah. Perubahan besar. Kalau dulu dia jahat, dia akan jadi baik. Itulah yang dimaksudkan. Dia sudah berazam dah. Kalau dia dipanjangkan umur, dia akan buat semua tu. La ilaha illallah apa makna? Maknanya kalau Allah menuntut dia bersembahyang, dia akan buat. Kalau Allah menuntutnya buat haji dan sebagainya, kalau cukup syarat, dia akan buat. Itu maknanya. Kalau Allah melarangnya daripada melakukan sesuatu, dia akan tinggalkan, dia tak akan buat. Itu maknanya. Cuma tak sempat dia buat. Lainlah kalau seseorang itu mengucap, seperti kita telah bincang juga dah sebelum ni, dengan berpura-pura saja. Sebenarnya dia tidak yakin, walaupun ucap. Ini bagi kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, tak kira Murji'ah tadi. Ahlus Sunnah, kalau betul-betul dia tak terima Islam, cuma mengucap saja, tak jadi apa, itu munafik, orang panggil kufur nifaq, termasuk dalam kufur nifaq.
Ini tak ada memberi kesan, walaupun dia buat ibadah zahirnya tak ada kesan. Jadi itu sebabnya kaitan ucapan dengan keyakinan itu penting, sangat penting. Jadi inilah kalimah tauhid, inilah yang menyelamatkan seseorang daripada neraka dan menyebabkan dia jadi ahli syurga. Itu satu kelebihan. Kalau katakanlah orang yang baru masuk Islam, itu satu kelebihan besar. Bila dia masuk Islam, gugur dah dosa-dosa yang lalu. Kalau dia mati, dakhalal jannah. Pasal hadis yang seumpama ini banyak dah kita sudah bincang, sudah lepas dah. Dakhalal jannah boleh jadi berarti pasti masuk syurga terus, tanpa masuk neraka terlebih dahulu, tanpa diseksa sedikit pun. Boleh jadi. Macam mana bentuknya? Macam tadilah, orang masuk Islam betul dengan ikhlas lah, lepas tu dia terus mati. Jadi dosa-dosanya yang lepas sudah hilang, tak ada. Jadi tak ada sebab untuk dia nak masuk neraka, sebab sudah tak ada dosa dia. Adapun kalau orang Islam, dia ambil kira juga dosa-dosa dia. Kalau dia mati, mungkin yang dikatakan di sini dia masuk syurga tu kemudian setelah menjalani hukuman dalam neraka. Kalau dia melakukan sesuatu yang dalam hadis, dalam Quran sebut dia masuk neraka, maka boleh jadi dia kena masuk neraka dahulu. Lepas selesai bersih daripada dosa dia, barulah masuk syurga. Tapi masuk syurga tu pasti juga, cuma tidak pasti terus. Di sini dari satu segi lebihnya orang kafir yang masuk Islam tadi, orang kafir yang masuk Islam. Sebab bila dia masuk Islam, gugur dah dosa, tak ada dah sebab nak masuk neraka. Adapun orang Islam tadi tidak, dia kena masuk neraka dahulu. Kalau ada dosa-dosa tu lah. Kalau Allah SWT ampunkan, lain cerita lah. Kita tak tahu pula kita ni yang akan diampunkan atau tidak. Tak tahu. Itu susahnya. Sebab kita tak tahu. Kalau tidak diampunkan, kena masuk neraka dulu. Kena masuk neraka dahulu. Tapi jangan pula kita berasa kecewa. Kita yang asal Islam ni, jangan rasa kecewa. Kalau macam tu baik orang kafir lah, lebih lah dia. Jangan fikir begitu. Masing-masing ada keistimewaan. Sebab orang Islam, dia sempat buat amalan itu. Selain daripada Islam, amalan tu ada nilainya sendiri tu. Jadi kelebihan yang dia nampak dalam syurga tu dengan sebab amalan dia tu. Lain pula. Masuk syurga saja tu, ialah itu tiket untuk masuk saja. Nak dapat kelebihan dalam syurga, satu perkara lain. Orang yang asalnya Islam ada kelebihan sebab lama dia, daripada dia balik jadi mukallaf sampai ke mati, dia tak tinggal buat amal Islam itu kan kelebihan. Dan kalau dia ada dosa pun, amalan-amalan itu mungkin menjadi kafarah, penghapus dosanya. Itu kelebihan. Dan dia dapat darjah yang tinggi dalam syurga. Itu kelebihan. Cuma yang Nabi SAW pesan, jangan buat dosa besar. Dosa-dosa kecil itu dengan amalan kita sedikit-sedikit tu, dia boleh terhapus. Dengan wudu, dengan sembahyang sunat, dengan sedekah, dengan zikir, dengan dia boleh hilang. Jangan buat dosa besar. Dalam Quran kan ada sebut, maknanya Allah SWT pun kira-kiranya nak begitulah kalau boleh. Jangan terlibat dengan dosa besar. Tajtanibu kaba'ira ma tunhauna ankum nukaffir ankum sayyi'atikum. Tajtanibu kaba'ira ma tunhauna ankum nukaffir ankum sayyi'atikum. Kalau kamu menjauhi
kabair, ada dosa-dosa besar. Ini menunjukkan ada dosa itu besar, ada dosa kecil. Setengah orang kata tidak, dosa itu semua besar. Tidak. Dalam Quran tak ada beza tu. Dia ada sebut dosa besar yang dilarang kamu daripadanya, kami akan kafarahkan, akan tutup atau hapuskan sayyi'atikum, dosa-dosa kecil kamu. Jadi dosa kecil tu jangan agak kecil, tapi jangan lebih bimbang sangat, sebab ada jaminan tadi, dengan syarat kita tidak melakukan dosa besar. Jadi boleh terhapus lagi dengan sikit-sikit itu. Boleh terhapus dengan amalan-amalan kebajikan kita. Adapun dosa besar tidak mudah. Tidak mudah. Tak ada seseorang tu masuk neraka kerana dia melakukan dosa kecil. Tak ada. Orang masuk neraka diancamkan dengan neraka kerana dosa besar. Dan ulama-ulama telah membuat kesimpulan, setiap amalan kejahatan yang diancamkan dengan neraka itu tanda amalan itu atau perbuatan itu adalah dosa besar. Ataupun kalau ada hukuman di dalam dunia dalam bentuk siksaan, misalnya potong tangan, curi, itu dosa besar. Dosa besar. Jadi kita cuba elakkan diri daripada dosa besar. Dosa-dosa kecil insya-Allah dibersihkan. Jadi amalan-amalan kita tu bukan sekadar menghapuskan dosa kecil, dia memberi kelebihan kepada kita. Bayangkan kalau seseorang hidup 70 tahun, lama tu dia buat ibadat tu, walaupun adalah di sana sini kekurangan sedikit sebanyak, tapi Allah SWT Maha mengetahui tentang kelemahan manusia tu. Jadi dia tak kisah sangat. Sedangkan satu orang yang sepanjang hidupnya jadi pelacur, bukan kita nak menggalakkan, tidak, sama sekali tidak. Ini yang ada dalam hadis. Semata-mata dia dengan dia kesihan kepada anjing yang dahaga, kehausan, dia masuk ke dalam telaga, ambil air bagi minum kepada anjing itu. Allah SWT redha kepadanya dan dia masuk syurga kerana itu. Tengok rahmat Allah SWT ni luas. Lepas tu kita yang hidup daripada awal lagi Islam, keturunan kita Islam, berapa banyak buat kebajikan, jangan sekali-kali putus asa dengan Allah SWT. Cuba tengok, ambillah pengajaran daripada hadis-hadis seperti tadi. Nescaya kita akan nampak limpah kurnia Allah, rahmat Allah itu sangat luas. Jadi dengan sebab itu kita kena berasa suka, bahagia, jangan bimbang sangat, risau sangat, sebab kita ada kelebihan Islam daripada awal itu. Kita sempat buat berapa banyak amalan, berapa banyak amalan. Ada kadang-kadang seseorang tu dia tahu tak tahu pun apa benda ni yang menyebabkan dia masuk syurga, dapat kelebihan ni, tak sedar, tak perasan. Sedangkan berapa ramai orang yang dia tahu ini Allah suka sangat buat benda macam, dan dia buat. Rasul suka sangat dia buat macam ni, jelas dia tahu, dia telah buat dengan banyak, dengan ikhlas hati. Lagilah dalam keadaan benda yang dia tak ingat tu pun boleh menyebabkan dia masuk syurga. Bagaimana lagi benda-benda yang memang yang besar tu, yang utama tu, lebih-lebih lagi lah. Ini satu kelebihan. Jadi Islam ni semua pihak dia jadi senang hati dengan Islam. Itu kelebihannya. Tidak kata orang yang lama Islam dia saja, daripada awal saja suka hati. Orang yang baru Islam pun suka hati. Kalau dia mati terus tak sempat buat ibadat, suka juga. Kalau kaya, suka juga. Kalau miskin, suka juga. Masing-masing ada kelebihan. Kalau sehat, suka juga, ada kelebihan juga, redha juga. Kalau sakit pun ada kelebihan. Bukan saja-saja. Bila saja jadi Islam, susah, payah, penat, jerih, menderita, semua dapat pahala. Syaratnya sabar. Kalau tak sabar, saja sia-sia. Susah tu kan. Susah, nak sabar tu susah. Sabar. Jangan mengeluh. Bukan tak boleh kata sakit, aduh, bukan tak boleh kata begitu. Dalam hati tu, dalam hati. Lepas tu ingat, kita rasa lebih-lebih sangat, kita kawal lah diri kita.
Sebab tu kita tengok orang Islam mana-mana kan, dia lebih baik pekerti dia. Ketika nak mati ke, ketika nak bersalin ke, ketika sakit, dia tidak meraung, sabar pada. Kecuali yang tak ikut agama lah. Kalau yang ikut agama tu dia sedar tu, dia tahu tu, kalau dia sabar boleh pahala tu. Bukan saja-saja, bukan saja-saja. Kalau lebih-lebih sangat menyumpah-nyumpah, boleh jadi boleh dosa. Takutlah dia takkan buat lah. Itulah kelebihannya. Kemudian hadis yang ke-34, riwayat Abu Hurairah. Riwayat ini panjang. Nak baca ke? Atau kita nak berhenti saja, nak bincang-bincang? Nak baca terus? Nak bincang? Nak baca terus pun boleh. Kita baca terus. Ini hadis riwayat Abu Hurairah. Hadis ni panjang. Mungkin kalau kita baca pun tak sempat, kita sambung lah. Macam yang lepas tu tak habis juga, sambung gitu. Kalau nak berhenti, tak mau sambung-sambung, kita berhenti. Kalau boleh terima sambung, tak apa, kita baca. Baca. Okey. Jadi hadis Abu Hurairah ni sebenarnya banyak perkara yang nak dibincang, kata kesimpulannya, intisarinya, banyak perkara. Saya rasa kita tak perlu daripada awal lah bincang. Secara kesimpulan lah, beberapa perkara saja, pengajaran yang cuba kita ambil lah terlebih dahulu. Walaupun kemudian saya akan sebutkan juga dalam intisari dia, pengajaran dia tu saya akan sebut juga. Antaranya dalam hadis ni, kalau kita perhatikan, kalau saya lah, mungkin orang lain macam lain. Kalau saya cuba cari tempat-tempat yang muskil itu, yang menimbulkan tanda tanya. Kenapa dia buat gini? Kenapa gini nampak? Kalau saya suka begitu. Macam Sayyidina Umar, bila Abu Hurairah pergi keluar, pergi cinta kepada dia, dipukul Abu Hurairah. Disebut pukul. Jadi kita pukul lah, tidak kata tumbuk, tidak. Mungkin dia gitu, tapi dia kawan gagah. Abu Hurairah dia pula lembek. Abu Hurairah kurus saja, dia peringkat bermula pada masa tu. Semasa dia belajar tu, dia jadi ahli sufah tu miskin. Tapi kemudian dia jadi kaya raya. Abu Hurairah tu jadi gubernur tu, menteri besar kemudiannya. Masa tu kan dia pernah pengsan kerana tak makan, tak apa. Jadi patutlah kalau Sayyidina Umar buat begitu. Antara dua sadiyai, antara dua titik ni, itu makna asalnya. Mana di dada dia lah. Sayyidina Umar tolak, rebah dia. Rebah macam mana? Terduduk dia. Kenapa Sayyidina Umar berkasar sama begitu? Kan dia keluar tu dengan Rasulullah suruh juga. Rasulullah suruh bawa dia bawa sandal, selipar, sebagai tanda memang dia mari ni berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi nak cerita apa? Nak ceritanya sesiapa yang tu lah, yang tadi juga lah, yang mengucap la ilaha illallah, siapa saja dia masuk syurga. Itu saja, dia tak buat apa. Inilah jadi pegangan apa ni, setengah-setengah puak ni, puak murjiah apa tu. Dia kata tengok, dalam ni semua itu tak ada sebut amalan-amalan. Dan Sayyidina Umar pun yang dia marah tu, sebab tu dia takut orang akan jadilah jadi puak murjiah. Dia takut jadi begitulah, orang berpangku tangan, akhirnya kita tak buat apa pun kita masuk syurga juga. Jadi jadilah seperti Yahudi. Kita ni bangsa yang lebih, bangsa utama di sisi Allah. Kita tak buat apa pun. Bahkan kalau kita buat jahat macam mana-mana pun, kita ahli syurga dah. Tak risau apa. Dia jadi macam tu. Itu bahaya tu. Islam hari nak baiki yang dirosakkan oleh Yahudi itulah. Tiba-tiba kita sendiri jadi macam tu. Tak patutlah. Jadi kenapa begitu? Itu persoalan. Jadi tak sempatlah kira-kiranya Abu Hurairah dia pergi cerita dengan orang lain. Yang dia sempat ceritanya kepada Umar saja. Sebab bila dia keluar tu, mula-mula sekali dia bertemu dengan Umar.
Sebab dalam majlis ni mula-mula tu Rasulullah SAW ada sekali dengan sahabat dia. Tiba-tiba Rasulullah bangun pergi. Lama tak balik, dia pergi ke mana? Sahabat-sahabat fikir. Abu Hurairah mula-mula fikir. Sebab apa? Sebab dia sayang sangat kepada Nabi SAW. Pada ketika itu dia belajar, nak ilmu lah. Kalau hilang Nabi ni pergi mana? Sebab Nabi tu kan ramai juga musuh dia. Takut-takut ada sesiapa ganggu, Nabi SAW kena bunuh ke kena apa, boleh jadi. Dia takut lah. Jadi terfikir, dia nak pergi tunggu, nak ikut lah. Mana Nabi pergi ni lama ni, tak balik-balik ni. Jadi ada bersama tu, Umar pun ada situ juga, Abu Bakar pun ada situ juga dalam cerita ni. Semua ada. Jadi bila begitu, tapi Abu Hurairah dia dulu-dulu lagi. Saya jadi kepada Rasulullah ni, bila pergi ke haid itu, kebun yang bertembok. Haid itu mana? Kebun yang bertembok. Pagar dia tu dalam bentuk tembok, konkrit lah. Kalau kita kata sekarang ni batu, tak boleh masuk mudah-mudah. Ada satu lagi kebun yang tak ada macam tu, dia ada pagar-pagar begitu saja, mudah nak masuk, dia tak boleh masuk. Jadi dia cari pintu tak bertemu. Sebenarnya takkanlah tak ada pintu, mesti ada pintu, sekurang-kurangnya satu. Tapi dia kalut, dia kalut, susah hati sangat dengan Rasulullah ni, pasal sayang sangat kan. Kadang-kadang sepatutnya nampak pun tak nampak. Cuba kita menjiwai macam mana perasaan sahabat pada masa itu. Orang yang sayang macam tu, kadang-kadang benda yang nampak dia tak nampak. Sepatutnya ada depan dia tak nampak. Sebab dia risau benda lain. Itu yang dia risau. Dia risau takut-takut Rasulullah diganggu gugat oleh musuh-musuh, ataupun mungkin takut dia rebah di mana-mana, mana tahu geliat kaki bila jauh, dia panggil bawa tak dengar. Jadi nak pergi tolong lah, kira-kira pergi cari. Dia masuk, ada lubang air, air tu air telaga masuk dalam kebun itu, melalui lubang tu lah. Dia nak masuk pun susah, dia masuk ke tu. Itu Abu Hurairah tu, ikut lubang tu, saluran parit tu, macam serigala kata dia masuk, menyelindak masuk. Sebab apa? Dia rasa Rasulullah ada dalam ni. Itu perasaan dia. Jadi bagi setengah-setengah ulama, dia kata perasaan dia, sayang dia menyebabkan macam dia bau, dia boleh kesan makan. Ada bukti bagi dia Rasulullah ada di dalam. Seperti Nabi Yaqub dululah, dia duduk di Kanaan, Nabi Yusuf duduk di Mesir, tapi dia macam bau. Inni la ajidu riha Yusuf. Ini keadaan orang yang cinta pada seseorang ni. Kadang-kadang orang lain tak nampak, dia nampak. Orang lain tak rasa, dia rasa. Ini hadis ini kita kena tengok dari konteks cinta. Abu Hurairah tu cinta dia kepada Rasulullah. Hak sepatutnya dia nampak dari pintu, dia tak nampak. Lubang tu payah, dia masuk juga. Sebab apa? Nak menyelamatkan Rasulullah SAW. Nak tengok keadaannya macam mana. Dan macam mana dia boleh yakin sampai susah payah masuk dalam tu. Kira-kiranya dia ada perasaan itu. Orang yang ada perasaan cinta ni, dia boleh rasa apa yang orang lain tak rasa. Itulah ceritanya. Dan hadis ini sebenarnya nak cerita bahawa Sayyidina Umar itu ahli syurga. Sebab kamu keluar sesiapa pun, yang dia bertemu siapa seorang yang dia sempat cerita. Lepas pada tu lah tu tak cerita lah. Sebab Nabi kata kalau begitu tak usah lah. Jadi tak ada lah yang dia sempat cerita seorang saja. Siapa? Umar. Dan Nabi kata siapa yang kamu cerita dia ahli syurga. Bermakna Sayyidina Umar tu ahli syurga. Sebenarnya Nabi nak cerita secara halus bahawa Umar yang kamu akan bertemu nanti, kira-kira Rasulullah sudah tahu, Allah sudah bagi tahu dah dia kepada dia bahawa Abu Hurairah akan bertemu dengan Umar. Sebab itu dia tak kisah sangat, dia tidak marah kepada Umar. Kalau tidak, kita kata kenapa Rasulullah tak marah kepada Umar? Kenapa Umar kasar macam itu? Rasulullah tidak menyebelahi Abu Hurairah, menyebelahi dia pun. Kenapa begitu? Yang sebenarnya dia nak itu, dia nak cerita Umar tu ahli syurga. Ini benda yang seni sangat, yang kita panggil nuktah. Nuktah, benda-benda yang halus, yang seni, yang perlu kita faham. Dan Sayyidina Umar ni seorang yang macam kalau pelajar lah, kalau dalam satu kelas pelajar yang ketua kelas, memang paling cerdik.
Kadang-kadang dia, ya Rasulullah suruh zahirnya macam lain, sesiapa saja ni, ramai pun boleh. Jadi Abu Hurairah kata orang lain ada juga di belakang, kata dia. Orang lain pun mari juga, bukan saya saja, tapi saya sampai dulu. Kira-kiranya dia Rasulullah bagi selipat tu, dia nak beri cerita kepada semua, tapi tak sempat. Memang takdir Allah, memang kehendak Rasulullah pun nak suruh bagi tahu kepada Umar saja. Ini yang berlaku ni. Dia bertemu dengan orang, di situ berhenti. Umar pun kata, pergi balik, jumpa dengan Rasulullah. Aku pergi juga. Dia pun pergi. Abu Hurairah pun menangis. Abu Hurairah menangis. Umar buat gini dia. Apa ni? Kalau dalam bahasa ajhash tu ni, macam cebek macam muka orang menangis. Sedihlah Abu Hurairah. Pergi depan Rasulullah. Jadi Rasulullah kata, kenapa kamu ni? Dia pun cerita begini-gini. Yang kamu pula kenapa Umar? Dia tanya. Umar apa cerita? Dia kata, saya rasa tidak sesuai kalau dicerita. Tengok Umar ni orang macam mana. Sampai yang Rasulullah kata tu dia boleh kata. Dan Rasulullah tak kata kamu siapa. Nak menghalang kata-kata aku. Dah sudah aku kata begitu, kamu tu diam sajalah. Tak kata begitu pula. Menunjukkan betul dia nak cerita tu kepada kita lah. Sampai cerita dekat sekarang, Umar ni kedudukannya di sisi Rasulullah setinggi mana? Setinggi itulah, sehingga dia boleh teguran dia tu Rasulullah terima sebagai musyawarah. Wasyawirhum fil amr. Hum tu siapa? Umar antaranya ini ahli mesyuarat Nabi. Bila dia bagi pendapat, Rasulullah terima. Kalau begitu iyalah. Ada kata akhir tu kan, kalau begitu tak payah. Jadi yang terima cerita ni siapa? Seorang saja. Lepas pada tu dah kata tak payah, Abu Hurairah pun tak cerita lah pada orang lain. Yang sebenarnya nak cerita Umar itu ahli syurga. Dan ahli syurga ni tidak semestinya seorang yang lembut, halus, yang kata kalau pijak semut pun tak mati. Bukan. Tak mesti begitu. Tak mesti begitu. Sebab itu sahabat-sahabat itu dia ahli jihad. Pejuang ni kalau pijak semut tak mati tak boleh. Dia kena gagak. Kalau dia buat gitu tu pun teruk dah kita, baru boleh nak pergi perang. Kalau tidak nak angkat yang berat-berat tu macam mana? Ni buat gitu pun dah rebah dah. Bagaimana kalau dia tendang? Mana dia kena kuat. Ahli syurga itu tidak mesti ahli syurga ni seorang yang lembut, yang lembek, bukan begitu. Cuba tengok, itu yang diisyaratkan oleh Nabi SAW sebagai ahli syurga. Bukan sekali ini Umar ni dia macam mencelah lah kata-kata Nabi. Pada pandangan setengah-setengah orang macam Syiah, dia kata jahat betul Umar ni. Dia campur tangan, dia mencelah, dia menggalang Rasulullah nak buat begini, dia kata tak payahlah begitu. Dia kata begitu. Jadi dia berpandangan buruk terhadap Sayyidina Umar. Itu silap sebenarnya. Kalau betul-betul Umar tu salah, mesti Rasulullah tegur dah. Kan ada juga ceritanya, ada ketikanya Umar nampak Rasulullah ni dalam keadaan nak marah, dia melutut, berjalan dengan melutut pergi depan Nabi. Begitu kan? Bukan selalu begini, sentiasa begini, tidak. Dia pandai tengok masa. Apa maksud Rasulullah SAW sebenarnya? Dia faham. Yang orang lain tak faham, dia faham. Misalnya di akhir hayat Nabi SAW, cerita pada hari Khamis tu, apa ni, waqi'atul qirtas atau hadithul qirtas, hadis kertas, yang Nabi kata hari Khamis. Dia meninggal pada hari apa ni, Isnin, Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad, Isnin. Lepas 5 hari lepas itu baru meninggal. Jadi hari Khamis tu Nabi kata, bawa mari pen, kertas, aku nak tulis sesuatu. Ini ramai ni tengok Rasulullah sakit ni di akhir hayat dia. Bila sibuk orang ni kata begini, bising. Umar kata tak payahlah, Rasulullah SAW dalam keadaan tenang, biarlah, cukuplah kepada kita hasbuna kitabullah, cukuplah kepada kita Al-Quran. Nabi SAW pun tak adil. Jadi ramailah yang kesal, kenapa kata begitu.
Kalaulah Rasulullah SAW sempat tulis, mesti adalah sesuatu yang benar-benar yang penting itu. Bahkan dalam setengah-setengah riwayat disebutkan sesuatu dia nak tulis sesuatu yang kamu tak akan sesat sampai bila-bila. Maknanya benda penting tu. Alangkah baiknya kalau Rasulullah SAW sempat tulis dan tak ada sesiapa yang mengganggu di tengah-tengah. Jadi ada yang setengah-setengah tu kesal. Dia kata Sayyidina Umar ni pandai dia, sehingga tak jadi Rasulullah nak tulis, sedangkan benda tu begitu penting. Jadi tak jadilah tulis. Orang Syiah sibuk benar dengan hadis tu. Bila kita tanya kenapa kamu sibuk sangat, dia kata kita tahulah yang Nabi nak tulis tu apa. Sebab dia tak tulis, orang tak tahu semua apa bendanya. Jadi dia tak tulis, macam mana nak tahu? Tapi dia tahu pula. Dia kata yang Nabi nak tulisnya Sayyidina Ali itulah, yang sepatutnya jadi imam, jadi khalifah selepas dia terus. Dan sebab tak tulis dia jadi Abu Bakar, Umar, Uthman dulu. Kalau dia tulis, maknanya Ali terus, dan anak cucu dia itulah yang sepatutnya memimpin umat ini. Dia kata begitu. Kita kata kita tak tahu, Nabi tak tulis, macam mana kamu dapat kata begitu? Dan kalau benda tu penting sungguh, dan Nabi tak ceritakan siapa yang salah, Umar salah ke Rasulullah salah? Rasulullah lah yang salah. Sebab kalau betul itu yang perlu disampaikan olehnya, dia tidak sampaikan, maknanya dia tidak ada sifat tabligh. Sedangkan baligh ma unzila ilaika, kamu kena sampaikan. Kalau benda ni benda penting dan dia kena sampaikan, tiba-tiba dia tak sampaikan, salah siapa? Takkanlah kerana Sayyidina Umar itu sampai dia tak menyampaikan apa yang dikehendaki oleh Allah, itu kesalahan besar tu. Dia takut sangat kepada Sayyidina Umar. Takkanlah macam tu kita nak agak Rasulullah. Lepas tu bukan semuanya tak tinggal Rasulullah, tak berpisah dengan Rasulullah hari Khamis. Lepas tu masing-masing balik lah. Masih ada lah kira peluang Rasulullah nak tulis 5 hari lagi. Kenapa dia tak tulis? Bagi kita ini menunjukkan benda tu semua tu tak ada penting sangat. Benda tu sebenarnya sudah selesai. Kalau tak selesai mesti Rasulullah buat. Sudah selesai, tapi kenapa dia diam? Sebenarnya dia nak uji. Nak uji. Dalam ujian, dalam peperiksaan, dalam soalan, kadang-kadang guru tu sengaja dia buat salah soalan itu. Soalan tu salah. Kalau tak salah tu memang betul, memang ada lah. Kalau salah sekalipun, dia ada maksud dia tu. Maksud dia benda lain, bukan dia nak ajar benda tu, benda lain. Jadi bila ada, ni ketua kelas ada, dia kata cukuplah, kitab Allah ada. Dan kan Allah kata al-yawma akmaltu lakum dinakum, dan seterusnya ayat itu sudah sempurna. Dah sudah sempurna, apa lagi yang ada? Cukuplah itu. Tengok Sayyidina Umar, dia tinggal Quran, tak tinggal hadis, tak. Semua pakai. Jadi Rasulullah macam puas hati sebab ada di kalangan ramai-ramai ni yang cukup, sehingga dia berani kata di hadapan aku, cukup kitab Allah. Dia puas hati. Bila dia puas hati, patut dia tak cinta pun. Memang sudah ada dalam Quran, dalam sunnah. Nak apa lagi? Kalau dia tulis pun tulis benda yang sama, yang sudah ada. Itu maksud. Di sini kita nampak Sayyidina Umar tu kan, tengok dia mencela, berani dia, orang lain tak berani. Tapi kalau dia salah, mesti Nabi tegur. Ni Nabi tak tegur, menunjukkan ada sesuatu. Dan dia semacam puas hati dengan kata-kata Umar itu. Sekurang-kurangnya kalau dalam kelas seorang sudah faham, cukup dah. Kalau yang lain-lain tak faham, dia akan bagi faham semua. Maknanya kedudukan dia tu begitulah Sayyidina Umar. Cuba tengok di sini. Dia tanya. Dan dia berani, dia tahu di mana sepatutnya dia bercakap. Sebab dia ketua kelas, cerdik sangat. Sebab itu Syekh Waliullah kata, kalau aliran dalam mazhab ni banyak kan, aliran Syafi'i, Hanafi, macam-macam kan, semuanya kalau nisbah kepada Sayyidina Umar, kita kata mereka ini semua sudah mujtahid mutlak. Kalau nisbah kepada Sayyidina Umar, mereka ni hanya mujtahid muntasib. Sayyidina Umar mujtahid mutlak yang sebenar, sebab semuanya ambil ke dia. Itu kata Syekh Waliullah, kedudukan Sayyidina Umar tu tinggi. Yang kita nampak orang ni sebagai mujtahid mutlak, ini kita nak nisbahkan, nak bandingkan dengan orang-orang lain.
orang di bawah dia. Kalau dengan Sayyidina Umar, mereka ini macam mujtahid muntasib, mana rendah lagi daripada Sayyidina Umar. Semuanya terutama dengan Umar. Sebab itu dalam kitab dia Izalatul Khafa an Khilafatul Khulafa, banyak bahagiannya memuatkan fiqh Umar, kebijaksanaan dia tu. Benda-benda begini sekali kita tengok nampak macam dia kurang ajar. Orang Syiah dia jadi binasa kerana itu, rosak akidah kerana itu, kerana dia kritik Sayyidina Umar. Dia kata Sayyidina Umar jahat begini-begini. Sudah rusak dia. Kita sepatutnya ahli sunnah ni dapat faham dengan baik cerita benda-benda macam ni. Dan kalau dia pukul lah Abu Hurairah, itu adik dia, itu anak buah dia lagi, bawah dia. Yang bawah ni kadang-kadang mereka atas tu abang boleh bertindak terhadap dia, atau guru boleh bertindak terhadap dia. Kadang-kadang guru buat lebih lagi daripada itu pun orang boleh terima. Jadi Sayyidina Umar dia pun tindakan dia tu sebagai begitulah. Nak ceritanya ada kalanya benda-benda ni kita kena berhati-hati sedikit. Memang betul isi kandungannya apa yang diceritakan memang betul, tapi kadang-kadang kalau kita bawa tak kena tempat dia jadi rosak, tak ada kebaikan. Jadi kalau Nabi SAW nak untuk semua, dia mesti marahlah kepada Umar. Umar, kenapa kamu pandai-pandai? Kalaulah dia sempat cinta pada orang lain, kan suka semuanya, dia tak kata begitu. Di sinilah kita nampak yang sebenarnya Rasulullah SAW nak umat tu, nak cinta umat tu ahli syurga. Seperti dalam peristiwa lain banyak lagi kan, cara Nabi SAW nak cerita secara tidak langsung ini ahli syurga. Misalnya Nabi SAW duduk dekat telaga, dia duduk situ, buka kain dia, angkat kain dia sampai nampak lutut, panas, hari panas. Abu Musa al-Ash'ari jaga di pintu. Tak apalah dia jadi pengawal hari ni. Lepas tu ada orang datang, dicerita ada orang datang, siapa ni nak bagi dia masuk lah. Nabi SAW kata biar dia masuk dan berilah berita gembira kepadanya akan mendapat syurga. Padahal Nabi tak tengok siapa. Tiba-tiba masuk Abu Bakar. Maknanya Abu Bakar ahli syurga lah secara tidak langsung. Lepas tu ada pula yang datang, nak bagi benda dia masuk ke ni. Abu Musa tanya, bagi dan beri berita gembira kepada dia ahli syurga juga. Padahal Nabi tak tengok yang masuk siapa. Umar. Sekali lagi cuba tengok, banyak tempat yang Umar ni ahli syurga ni banyak. Dalam hadis sangat banyak, bukan sekali dua. Ini salah satu. Beri berita gembira kepadanya akan mendapat syurga. Bila masuk tengok Umar. Jadi yang ni duduk sebelah ni, yang ni duduk sebelah ni. Tengok Nabi SAW tak ubah kain sebab panas. Dia ulurkan kaki dia ke dalam telaga tu tak dalam lah, nak dapat kesejukan. Yang seorang lagi minta izin nak masuk. Abu Musa al-Ash'ari tanya Nabi SAW, nak bagi kan? Bagi. Dan bagi macam tadi juga, bagi berita gembira kepada dia akan dapat syurga. Tiba-tiba yang masuk tu Uthman. Coba tengok Uthman. Dan seterusnya Abu Musa al-Ash'ari kata dia mengharapkan adik-beradik dia lah yang mari lepas ini. Sebab Nabi ni bila saja orang mari dia benar akan masuk dan bagi berita gembira kepada orang tu. Dia tunggu-tunggu tak ada siapa pun datang. Adik-beradik dia tu pun tak mari. Jadi itu bukan kehendak Allah begitu. Nak ceritanya yang dia nak sebenarnya nak cerita di sini, walaupun secara kebetulan berlaku tu tidak dirancang, dia nak cerita bahawa ini ahli syurga. Sama juga di sini. Yang dia nak sebenarnya Umar, dia sudah bila selesai tu habis dah cerita. Tapi dia tidak nak nyatakan secara terbuka, secara tidak langsung. Itu yang kita kena faham daripada hadis ini. Adapun kekasaran Umar tu kena faham macam tadilah. Dia sebenarnya guru, abang. Abang ni kadang-kadang kalau adik buat sesuatu yang tak munasabah, yang boleh membahayakan, dia boleh bertindak sampai ke peringkat tu. Tapi mungkin dia tidak sengaja, tidak nak sampai.
dia maksud nak sampai gebok gitu, macam Nabi Musa yang tumbuk tu lah. Tumbuk orang Kipti di zaman dia tu. Dia bukan maksud nak bunuh, tapi tangan dia tu bisa kena tu mati. Dia tidak berniat begitu, tidaklah sekuat itu. Maknanya kalau dia tumbuk kuat betul, habis tenaga dia tak tahu dah. Sayyidina Umar pun begitu. Boleh jadi tidaklah niat dia, tetapi oleh kerana Abu Hurairah tu dia belajar, dia masih muda lagi, tubuhnya pun kurus, rebah. Begitulah, kita kena faham itu, barulah selamat. Kadang-kadang hadis ke Quran ke boleh menyesatkan, yudhillu bihi kathira wa yahdi bihi kathira. Quran boleh sesat orang berapa ramai, jadi sesat dengan sebabnya, dan berapa ramai juga dapat hidayah. Jadi dia kena cara dia, barulah kita dapat hasil yang baik. Kesimpulan secara keseluruhannya, Sayyidina Umar ni baik ke tidak? Pada pandangan Rasulullah berkenan, suka ke tidak? Redha ke tidak? Redha. Jadi kalau ada lah dalam hadis-hadis yang menampakkan dia, meragukan kita, cuba takwil biar sesuai dengan yang pokok tu, baru kita tidak menyeleweng. Kalau kita nak kutip yang macam ni semua, lepas tu kita nak buat kesimpulan sendiri tanpa kita melihat kepada asasnya, pada dasarnya, apa pandangan Nabi terhadap Umar, teruk kalau macam tu. Inilah jadi puncak kesesatan lah. Kita kena tengok keseluruhannya, apa pandangan Nabi terhadap Umar tu. Jangan tengok peristiwa kecil-kecil tu. Kalau nak tengok peristiwa kecil-kecil tu, dah kita nak membesar-besarkan, jadi Nabi Musa tu bunuh orang dah. Macam tu lah jadi. Seperti buat-buat Fir'aun kata dia bunuh orang, padahal dia tidak maksud itu. Jadi itu sebab kita perlu takwil apabila berhadapan dengan orang-orang besar begini. Kalau tidak, tak ada pasal-pasal, kita ni tak ada apa. Nak dapat tuah sedikit sebanyak pun dengan berkhidmat kepada orang-orang macam ni. Tiba-tiba kita masuk neraka kerana dia, tak ada pasal tu. Tak ada pasal. Baik kita tak usah bincang langsung, senang. Kalau nak masuk bincang, biar baik-baik, jangan sampai jadi sesat. Ini semua panduan kitab hidayah. Tiba-tiba nak jadi sesat, ini ada sesuatu yang tak kena lah. Begitulah. Ini secara kesimpulan, ringkasan lah yang saya nak simpulkan hari ini secara ringkas. Kalau nak sebut satu-satu panjang, hadis ini memang panjang pun, kalau kita nak bincang secara terperinci itu banyak. Jadi kita tangguhlah untuk seterusnya sesi berikutnya. Untuk kali ini hanya setakat itulah dulu. Wallahu a'lam. Subhanallah. Ada kemuskilan? Inilah yang ulama-ulama kita kata muwafaqah Umar. Jalaluddin As-Suyuti ada tulis kitab namanya Al-Kawkabul Aghar fi Muwafaqati Umar. Disebut ada lebih 20 muwafaqah Umar, yakni pendapat dia tu sesuai, berbetulan dengan kehendak Allah, berbetulan dengan kehendak, sama macam tu lebih dia. Sebab itu kita kena tengok semua ni. Macam dalam kes tadi, tawanan Badar tu, tawanan Badar, yang lain kata kita bunuh saja. Rasulullah mula-mula cenderung ke situ lah. Sayyidina Umar kata tak, tidak. Dia kata yang seeloknya kita bunuh. Kita bukan ambil pampasan atau ganti rugi, ambil fidak, tebusan. Tak payah begitu, jangan begitu. Jadi Allah SWT menurunkan ayat sesuai dengan pendapat Umar, dan banyak lagi yang lain. Jadi pendapat dia tu sampai itu sebab Nabi SAW hormat walaupun dia bukan Nabi. Dan Nabi SAW nak ajar kepada kita dalam urusan dunia atau kalau dalam urusan agama sekalipun, kalau kita tu sampai tahap kita faham betul, kita boleh campur. Bukan tak boleh campur, bukan duduk senyap saja,
dalam perbincangan itu ikut ketua saja kata, bukan begitu. Barulah ada artinya mesyuarat. Kalau orang ni boleh bagi pendapat dia, orang ni boleh bagi pendapat dia. Di sini kita nampak Islam ni, cara yang Nabi SAW ajar ni betul-betul bebas, terbuka. Orang zaman sekarang ni kata demokrasi macam tu. Yalah, kalau nak kata dari sudut ada kelebihannya, ya, tapi demokrasi itu sendiri pun banyak juga kelemahannya, kekurangannya kan. Jadi bukan demokrasi itu Islam demokrasi, tidak. Kebetulan kalau kita nak kata di situ demokrasi, sudah ada dah. Islam ajar begitu. Jadi nak ajar kepada kita ini dengan anak Rasulullah, apatah lagi dengan orang lain, dengan tu guru ke, dengan kita kata tu wali ke, dengan ustaz ke, kita boleh bincang. Kalau dia salah, kita boleh kata mengikut pendapat kita tak kena begitu, tak salah. Ini yang Rasulullah SAW ajar. Lagikan dia pun begitu. Dan berapa banyak, tapi Sayyidina Umar tu tinggilah kedudukannya. Pada masa tu Quran sentiasa turun lagi. Jadi Quran membenarkan pendapat dia. Daripada sinilah kita tengok betapa tingginya kedudukan Sayyidina Umar. Tidak pula disebut muwafaqat Abu Bakar, tak ada. Muwafaqat Uthman, muwafaqat Ali, tak ada. Muwafaqat Umar, itu ada. Ini satu kelebihan dia. Itulah lebih kurang. Bolehkah Nabi-Nabi terdahulu kita katakan mereka beragama Islam? Sebab mereka semua diutus sebelum istilah agama Islam digunakan. Sama seperti pengikut Nabi Isa. Contohnya, walaupun satu dunia kata beragama Kristian. Dua, apakah kedudukan akhirat bagi masyarakat Kristian sebelum kedatangan Islam? Ada bezakah kedudukan mereka dengan para guru Salman Al-Farisi? Maaf kalau kita keluar tajuk. Tak ada keluar. Ini pun pasal iman juga kan. Pasal iman. Jadi soalan yang menarik sebenarnya, yang bagus. Nabi-Nabi dulu bolehkah kita katakan Islam? Memang boleh. Berapa banyak dalam Quran sendiri pun millata abikum Ibrahim huwa sammakumul muslimin. Ibrahim, dialah yang menamakan kamu muslimin. Muslim itu orang yang menganut ajaran Islam kan? Nabi Yaqub, Nabi itu, Nabi ini, bila dia tanya anak-anak dia, kamu nak mati dalam apa? Islam. Nak mati atas Islam semua. Jadi Islam ni, istilah Islam ni sudah ada daripada awal lagi. Ya. Cumanya orang lain yang tukar nama lain itu. Bila tukar tu jadi keliru. Jadi sesoalannya Islam tak ada hubungan dengan agama Nabi-Nabi dahulu. Yang sebenarnya mereka itu Islam. Salah satu bukti keislaman mereka yang paling besar, semua membawa ajaran tauhid. Di situ menyatukan mereka semua. Di situ menyatukan mereka semua. Dalam Quran disebut wa ani'buduni hadza siratun mustaqim. Ini dikatakan kepada semua. Semua, tak kira umat Muhammad atau umat lain. Allah suruh, Allah perintahkan supaya mereka menyembahnya sahaja. Itulah jalan yang betul, siratal mustaqim. Siratal mustaqim itu jalan Islam. Jadi Islam ni membawa ajaran tauhid daripada dulu. Allah tidak ada sekutu baginya. Itulah hakikat. Cuma nama-nama yang diletakkan kemudian itulah yang jadi keliru. Sebenarnya ajaran Nabi-Nabi dulu semua Islam, tidak lain.
Apakah kedudukan akhirat bagi masyarakat Kristian sebelum kedatangan Islam? Ada bezakah kedudukan mereka dengan para guru Salman Al-Farisi? Kalau sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW, mereka yang ikut ajaran Nabi Isa, Kristian, Nabi Isa yang benar, mereka itu dikira Islam. Jadi selamat di akhirat, selamat. Seperti kata tadi, siapa yang mengucap la ilaha illallah, dia tidak khusus dengan umat ini, umat lain begitu juga. Cumanya kalimah yang satu lagi, pengakuan tentang Rasul itu kena Rasul yang semasa, Rasul yang semasa. Jadi mereka memang Islam. Yang keduanya, kalau di zaman fatrah di mana ajaran Nabi dahulu sudah hilang, tak tahu puncanya, Nabi baru belum datang lagi, ketika itu ada kecelaruan, macam orang tak sampai seru, keadaan itu. Ini pun termasuk dalam selamat juga, golongan yang selamat juga. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala nak menyeksa manusia ni setelah sempurna, cukup hujahnya. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Kami tidak akan menyeksa manusia sebelum kami menghantar rasul. Jadi ada peringkat-peringkat tertentu antara seorang rasul dengan seorang rasul yang lain, itu ada masa senggang di mana kesan-kesan peninggalan Nabi yang dahulu itu tak nyata. Mereka cuba nak dapatkan ajaran Nabi yang dahulu sedapat mungkin, setakat yang mereka mampu. Ini zaman fatrah. Yang kedua. Yang ketiganya, kalau mereka sempat dengan zaman Rasulullah SAW, tak dapat tidak, dia kena terima Nabi kita. Kalau tak terima, tak selamat. Tak selamat. Dan sebenarnya kepada ahli kitab ini mudah sepatutnya nak banding dengan orang lain, sebab dalam kitab-kitab mereka sudah ada sebut tanda-tanda Nabi akhir zaman. Sepatutnya mereka berada di hadapan daripada orang lain dalam menerima ajaran Islam ini. Dan memang pun ada pun, tapi tidak seramai yang diharapkan. Itu malangnya. Sebab ini ialah Yahudi ni nak ditukar kepimpinan dia yang Allah berikan kepada mereka, kelebihan itu nak tukar. Sebab mereka telah, orang kata, rosak banyak, sudah tidak ada kelayakan. Kalau ada pun segelintir, yang segelintir itu masuk Islam. Sepatutnya kalau mereka diterima Islam, mudah orang lain, sebab orang lain ini ikutlah. Ahli kitab, nama dia pun ahli kitab, mana ahli ilmu. Orang lain mudah nak ikut ahli ilmu. Tapi kalau ahli ilmu ni, dia berkeras, dia berdegil, boleh mengelirukan orang lain. Jadi sebab tu orang lain tak masuk Islam, susah. Sebab dia tidak. Tapi ini adalah kehendak Allah SWT, takdir, sebagai ujian daripada Allah SWT. Hakikatnya, kalau sudah sampai seru, sampai zaman Nabi kita, dia tak terima Islam, ini kafir. Kafir. Tapi di zaman Islam itu masih lagi Nabi SAW telah asuh ahli kitab, sembelihan dia boleh makan, boleh kahwin dengan mereka. Ini cara-cara Islam nak mendekati, nak bermesra dengan mereka. Pujuk tu sampai ke mereka, sampai ke puncaknya, sampai ke hujung. Tapi tak makan juga. Ada juga yang makan. Sebab secara keseluruhannya mereka telah rosak betul. Sebab itu tidak ada kelayakan lagi. Allah SWT pun tukar kepimpinan itu kepada Arab, bagi kepada Rasulullah SAW. Yang sebelum itu tidak ada. Boleh disebut sangat daripada nenek moyangnya nabi-nabi. Sedangkan Bani Israel ni berapa banyak nabi? Banyak. Ini kesimpulannya, tak dapat tidak mereka kena terima Islam. Banyaklah pujuknya. Yang pujuknya, kalau masuk Islam dapat 2 pahala ahli kitab. Banyak sangat pujuk. Dan sebelum masuk Islam pun boleh makan, boleh sembelihan, boleh kahwin, boleh itu, boleh ini, banyak kelebihan. Yang ni tak boleh. Sehingga Nabi SAW kata, kalau Musa, kalau orang ini ada lagi pun, ini hadis ni kita sudah jumpa dah,
tak boleh, dia mesti kena terima aku. Kalau tak terima aku, Allah SWT tak terima. Kalau Nabi pun kena ikut, apatah lagi kalau orang lain. Lama wasi'ahu illa ittiba'i. Itulah dalam hadis sebut, nescaya tak ada jalan kepadanya selain daripada mengikut aku. Sebab itu bagi ulama-ulama yang terima Nabi Isa akan datang, akan turun di akhir zaman, dia pun ikut syariat Nabi kita. Tak dapat tidak, dia tak boleh ikut cara dia, dia kena ikut cara kita, cara Nabi kita. Ini nak membenarkan yang Nabi SAW kata itu. Nabi mana pun kalau dia datang lagi, dia tak dapat tidak, mesti kena ikut aku. Kalau tak ikut aku, sesatnya dia. Tapi tak ada lah Nabi yang sesudah Nabi kan, tak ada. Sesudah Nabi kita tak ada. Kalau nak ada Nabi Isa, memang kalau kita tengok dalam hadis-hadis, Nabi Isa tu akan ikut syariat Nabi kita tu, ikut cara kita, bukan ikut cara dia. Ini menunjukkan tak dapat tidak, kena terima Islam. Sudah jelas lah. Itu ada 3 peringkat lah. Adapun guru Salman Al-Farisi itu peringkat dulu tu. Peringkat dulu. Jadi yang peringkat dulu tu mungkin masuk dalam ahlul fatrah, atau dia tak sampai seru lagi, tak sampai kepada dia seruan itu, dia meninggal sebelum pada itu, kira dia pegang dengan ajaran sebelum itulah. Dan kita tengok dalam sirah, dalam hadis-hadis takat yang ada, mereka ini berpegang dengan ajaran yang betul. Sebab tu dia boleh cerita Nabi akhir zaman dan begini-begini. Kira-kiranya Salman Al-Farisi itu pun boleh faham, boleh tahu tentang Nabi akhir zaman melalui mereka lah. Kalau mereka sempat, kita percaya, mereka pun terima. Wallahu a'lam lah, tidak berlaku gitu. Tapi itulah, insya-Allah gitu. Ada lagi? Al-Fatrah? Tak ada. Tak ada lah, sudah ada Nabi. Tak ada zaman senggang lah. Selepas ini tak ada Nabi yang lain kan. Kemudian ajaran Islam tu begitu kukuh, sempurna, tidak seperti ajaran-ajaran Islam sebelum ini yang memang takdir Allah nak memansuhkannya, dia jadi adalah kekurangan, kelemahan dia tu. Kalau tidak, tak jadi masuk lah, kalau sempurna. Adapun Islam yang dibawa oleh Nabi kita ni memang sudah sempurna, maka tidak ada keperluan lagi untuk dinasahkan. Dalam masa cuma macam kita bincang sebelum ini lah, walaupun tak ada secara khusus dinamakan ahlul fatrah, tetapi mengikut setengah-setengah ulama yang betul-betul tak sampai seru. Itu pun tidak termasuk dalam arti kata kafir yang sebenarnya, ia kekal dalam neraka. Cuma dia seperti manusia lain, kalau ada kesilapan yang patut dihukum, kena hukum lah. Seperti orang Islam, kalau ada kesalahan yang patut masuk neraka lah. Dia pun begitu. Tapi nak kata kekal dalam neraka, itu dipertikaikan oleh setengah-setengah ulama. Ini tak termasuk, dikira macam, dia tidak sebut ahlul fatrah, macam ahlul fatrah. Itu ada. Itu ada. Rasanya setakat itulah ya. Wallahu a'lam.